Assalamualaikum semua dan salam tengah hari untuk Mami dan penonton-penonton kita untuk live hari ni. So, salam Ramadan. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah kan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, anda semua sihat? So hari ini Ramadan yang ke-18. So kita nak ke penghujung kan? Nak penghujung lah. Ya. So hari ini saya Eli bersama Ustaz Syafiq akan sharekan tentang surah Al-Fatihah. InsyaAllah. So sebelum tu kita tengok siapa yang ada tengah join live kita ni. So kita kat sini ada Puan Laili. Hai Puan Laili. Kita ada Puan Nik Nafisa. Assalamualaikum Puan Nik. Ya, Ramadan ke-18. So kat Puan Zarifah ni kita minggu lepas saja sentiasa ada dengan kita Ustaz. Sentiasa join dan kita sentiasa take note apa yang Ustaz share dekat kita. So kat sini kita ada siapa lagi? Puan Syahira. Hai Puan Syahira. Okay, sebelum tu kita nak sound check dulu. Sound check jelas tak? Dan gambar kita clear. Suara Ustaz jelas tak? Suara saya jelas tak? Hai Eli, hai. So kita nak sound check suara okey tak? Jelas? Alhamdulillah. Okay, jelas. Terima kasih Cik Hidayah. Dia kata jelas. Dia mesti lagi tak sabar nak untuk kita share tentang surah Al-Fatihah. So jangan lupa, yang paling penting like, comment and share live kita ni agar kita dapat sebarkan manfaat kepada keluarga, saudara mara, untuk saudara Islam kita, untuk kita tambah ilmu untuk kehidupan harian. So dah tak sabar ni, hari ni tajuk Al-Fatihah ya Cik Hidayah. Okay, so kita boleh mulakan Ustaz? Boleh. Okay, kita punya tajuk hari ni, InsyaAllah hari ni kita akan fokus pada tadabbur surah Fatihah. InsyaAllah. So kita mulakan dengan ayat pertama ya. Yang kat rumah sana boleh buka phone ke, kita buka Al-Quran untuk kita semak sama-sama, okey? Dan take note. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dapat lagi kita bersama dalam kelas terapi tajwid. Yang kali yang kelima. Kelima. Alhamdulillah kali yang kelima ini. Dan insyaAllah hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, perempuan berkenaan dengan surah Fatihah. Kita cuba untuk tadabbur surah Fatihah. Dan Alhamdulillah semalam kita dah lalui dah. Semalam 17 Ramadan, nuzul Quran. Okey. Dan Alhamdulillah ini hari yang ke-18 bulan Ramadan. InsyaAllah semoga Ramadan tahun ni kita ni lebih menghayati penghayatan terhadap Al-Quran. Dan lebih lagi dari sudut kefahaman kita, dari sudut tajwid dan beramal dengan Al-Quran itu sendiri, insyaAllah tuan-tuan. Okay, insyaAllah tuan-tuan, saya untuk surah Fatihah ni saya ada detailkan beberapa perkara, dan insyaAllah kita akan cuba setakat yang mampu ini, setakat mana yang kita mampu ini. Okay, pertamanya berkenaan dengan surah Fatihah ni. Surah Fatihah ni adalah kenapa dinamakan sebagai Fatihah? Okay, itu persoalan yang pertama. Sebab surah Fatihah ni adalah surah yang pertama dalam susunan Al-Quran. Okay. Dan mungkin tuan-tuan timbul persoalan, kenapa tak letak surah Iqra? Sebab surah Iqra ni adalah ayat yang pertama turun, wahyu. Kenapa letak surah Fatihah? Sebenarnya ni dah disebut sebagai tauqifi. Maksud dia aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
pada semakan terakhir Rasulullah, pada tahun kewafatan Rasulullah cek bacaan dengan Jibril 2 kali. Jadi berlakulah masa tu semak bacaan dan tetap terus surah mana ikut susunan. Jadi Quran sekarang ni adalah tauqifi, bukannya sahabat, bukannya ulama yang meletakkan surah-surah mana, tapi adalah tauqifi daripada Allah SWT sendiri. Okey. Jadi surah Fatihah ni adalah mengandungi 7 ayat, dan surah Fatihah ni adalah surah Makkiyah. Apa tu Makkiyah, tuan-tuan? Surah Makkiyah ni adalah surah yang mana ada 3 pendapat dekat sini. Tapi yang pendapat yang paling kuat adalah surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelumnya berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tuan-tuan, surah Makkiyah ni adalah surah yang wajib kita baca dalam solat kerana dia merupakan sebagai rukun qauli. Maksud dia dia melibatkan sah solat, sah ataupun batal solat juga. Rukun qauli kena baca dalam solat. Dan sangat pentinglah untuk kita tahu kesilapan di sudut bacaan untuk kita nak jaga kualiti solat itu sendiri. Okay, jadi antara nama lain selain nama Fatihah, surah Fatihah ni juga dinamakan sebagai Ummul Kitab. Atau biasa kita pergi majlis, kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dah sebut kan, biasa dengar. Ataupun nama lain Ummul Furqan, ataupun nama lain Sab'ul Mathani. Okey. Dan surah Fatihah ni banyak sekali digunakan dalam perubatan. Tuan-tuan perasan kalau tuan-tuan pergi ke perubatan Islam, contoh dekat Darul Syifa, dalam buku dia tu, buku yang kecil tu, pertamanya berkenaan dengan surah Fatihah. Dia kena baca surah Fatihah dulu. Okey. Jadi surah Fatihah ni banyak sangat kelebihan dia dari sudut perubatannya. Okey. Okey, insya-Allah kita akan terus pada surah Fatihah. Okey, jadi kenapa kita perlu tahu berkenaan dengan surah Fatihah ni? Sebab pertamanya surah Fatihah ni merupakan rukun qauli dalam solat. Dan yang kedua, kita nak memahami 113 surah dalam Al-Quran, kunci dia dekat surah Fatihah. Kita memahami surah Fatihah ni. Dan terakhir sekali, kita ni nak tergolong dalam yang disebut sebagai golongan ulul albab. Orang yang bukan kita ni sekadar baca Al-Quran, tapi kita baca dan kita tadabbur, kita memahami. Bila kita solat tu kita rasa alhamdulillah, kita baca tu rasa memahami maksud-maksud Quran tu sendiri, insya-Allah. Jadi dalam surah Fatihah ni saya bahagikan kepada 2 bahagian. Okey. Yang bahagian pertama daripada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, sampai Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Di situ adanya pujian. Jadi dalam surah Fatihah ni kita puji Allah SWT dulu. Dan bahagian kedua bermula dengan ayat yang ke-5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampailah akhir. Kita kat situ adanya yang dimaksudkan dengan memohon doa kepada Allah SWT. Jadi sama-sama kita tengok dulu terjemahan. Tuan-tuan kalau ada kat rumah tu Quran terjemahan, boleh buka Quran terjemahan. Kalau ada dalam phone, boleh buka phone. Okey, insya-Allah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, lagi Maha Pengasihani. Malik Yaumiddin, Malik, pemilik kepada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey, jadi tuan-tuan, dalam surah Fatihah bila kita baca terjemahan tidak samalah dengan kita memahami maksud kita buka tafsir, tak samalah. Jadi ada dalam beberapa perkara term lah dalam Quran ni, kita akan cuba untuk mendalami surah Fatihah ni
memahami satu persatu harf bin harfin, setiap huruf-huruf dalam surah Fatihah ni, nak memahami kenapa. Yang ni disebut sebagai refleksi lah. Refleksi. Kita nak memahami kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan Bismillah contohnya. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan teruskan lagi. Kita akan masuk kepada ayat yang pertama, Bismillah. Okey. Jadi Bismillah ni tuan-tuan, sebenarnya Bismillah ni kalau mengikut pada fawasil ilmu ayat-ayat Al-Quran, ia tidaklah ijma'. Bismillah ni sebagai ayat pertama. Okey. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ada tengok dekat Mekah, tengok tempat lain, ada yang tak baca Bismillah dalam solat, tapi tetap surah Fatihah dikira sebagai 7 ayat. Pada siratal ladzi tu ada 2 ayat dalam tu. Okey. Jadi dah cukup lah kepada 7 ayat. Jadi mazhab kita Syafi'i, kita baca secara jahar, kuat. Jadi imam bila solat dia baca Bismillah, jelas. Jadi pendapat mazhab lain, Hanafi dengan Hambali, tidak baca. Dia baca secara secara perlahan pada Bismillah. Dan mazhab Maliki, dia tidak baca basmalah, tidak baca Bismillah. Okey, itu yang pertama. Okey. Kita akan lihat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai basmalah juga. Basmalah. An-nah ni sebagai dalam bahasa Arab sebagai himpunan basmalah. Basmalah tu kira macam kata, kalau kita bahasa mudah, short form lah. Short form. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kalimah yang lain, contoh, saya bagi contoh kat sini. Hamdalah. Alhamdulillah. Hamdalah. Okey. Dan lain lagi, hawqalah. Hawqalah tu apa hawqalah? La haula wala quwwata illa billah. Okey. Short form Short form, ya, sebagai short form. Nanti ada orang yang tak tahu, so Ustaz hari ni share. Okey. Okey, jadi boleh saya teruskan lagi? Okey. Jadi dalam surah Fatihah ni, kita akan pergi satu persatu. Okey, bermula dengan harf ba. Bismi. Okey, bismi. Ba. Jadi huruf ba ni dekat sini, ba ada 2 penggunaan. Pertamanya disebut sebagai baul isti'anah. Ba dengan kita memohon pertolongan ataupun bantuan. Dan satu lagi ba sababiyah. Ba sebab. Penggunaan sebab. Jadi saya akan bagi contoh tuan-tuan, dalam konteks bahasa Arab macam mana nak menggunakan ba isti'anah dengan ba sababiyah, perbezaannya. Kita tahu, lihat. Okey. Ba isti'anah, ba memohon pertolongan. Contoh ayat dekat sini, katabtu bil qalam. Saya menulis dengan pen. Saya menulis dengan pen. Jadi kita tengok ayat ni, saya menulis dengan pen, dengan bantuan pen, dengan pertolongan pen. Okey. Itu yang pertama. Contoh yang lain lagi, safartu bis sayyarah. Saya bermusafir dengan kereta. Sebenarnya saya bermusafir dengan bantuan kereta. Dengan adanya kereta tu saya bermusafir. Saya bermusafir menggunakan kereta. Saya menulis menggunakan pen. Itu yang disebut sebagai ba isti'anah. Ba menggunakan bantuan ataupun pertolongan. Dan yang kedua, okey, ba'us sababiyah. Ba'us sababiyah ni ba sebab. Maksud dia adalah sebab. Okey. Jadi dekat sini saya letakkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43, wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dekat sini wa nudu, dan diserukan kepada mereka, antil kumal jannatu uristumuha bima. Dekat situ, dekat bima tu. Bima ni disebabkan. Jadi syurga itu diwariskan kepada kamu bima, disebabkan kuntum ta'malun, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi dekat sini penggunaan ba tu bukanlah ba isti'anah, bukan ba apa ni kata penggunaan kepada ba yang tadilah saya ceritakan tadi. Tapi ini ba disebabkan. Disebabkan apa yang kamu kerjakan dahulu, maka kamu mendapat syurga.
Okey. Itulah perbezaan antara ba isti'anah dengan ba sababiyah. Okey, itu yang pertama. Okey. Kita akan teruskan lagi pada kalimah ba ismi. Jadi bismi. Okey. Jadi bismi ni pertamanya kalau kita tengok dekat sini, kalimah bismi ni dengan nama masih lagi tidak lengkap. Bismi tidak lengkap lagi. Jadi memerlukan kepada sesuatu. Maksudnya kena ada sesuatu sebelumnya. Okey, contoh dekat sini, aqra'u bismillah. Saya membaca dengan bismillah. Okey. Sebab kalau aqra', kalau bismi tak fahamlah bismi dengan nama apa kan. Aqra'u, saya membaca dengan bismillah. Aktubu bismillah, saya menulis dengan bismillah. Ashrabu bismillah, saya minum dengan bismillah. Jadi dekat sini tuan-tuan, bila kita punya perbuatan dimulai dengan bismillah, dia adalah jadi termasuk dalam ibadah. Okey. Selagi mana perkara tersebut tidak berlanggar dengan syariat. Contohlah, kalau contoh mencuri bismillah, dikira sebagai ibadah tak? Tak. Sebab benda tu dah berlanggar dengan syariat. Okey. Jadi benda selain daripada benda tu, contohnya buatlah apa benda pun, saya saya basuh baju. Contoh saya basuh baju, bismillah basuh baju, apa ibadah. Contoh perkara-perkara yang kita buat tu selain bukan perkara yang berlanggar dengan syariat, kita baca dimulai dengan bismillah. Nampak tujuan kita buat kerana Allah Ta'ala, dengan nama Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah SWT kita menggerakkan barang-barang kita, perbuatan kita dengan bantuan Allah SWT. Okey, boleh saya teruskan ni? Boleh? Okey, insya-Allah. Nampak pegun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pada kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim, dekat sini kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah asal daripada kalimah yang sama yang bermaksud Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Okey. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim asal daripada Ar-Rahmah. Aslul kalim Ar-Rahmah. Jadi yang dimaksudkan Ar-Rahman ni adalah kelembutan ataupun perlindungan. Okey, ini dinisbahkan kepada rahim ibu kan. Rahim ibu ni bahagian perut yang paling lembut, yang paling melindungi. Okey. Jadi tuan-tuan nampak kat situ. Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, saya akan teruskan lagi. Okey. Dekat sini mungkin timbul persoalan. Tuan-tuan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, apa yang membezakan antara keduanya? Dekat sini yang kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai wazan. Wazan ni kita nak bina kalimah, kita nak bina perkataan, kita nak buat ayat tu. Kalau contoh bahasa Melayu, kalau perkataan tulis, kita kena, kalau kita nak cerita kita ni sedang tulis, kita kena tambah ME, menulis. Contohlah. Contoh. Kalau kita nak bagi tahu benda tu telah ditulis, telah jadi kan, tulisan. Contohlah AN. Jadi bahasa Arab pun sama juga macam tu ya tuan-tuan. Adanya wazan. Jadi untuk Ar-Rahman ni wazan dia fa'lan ataupun fi'lan. Fa'lan ataupun fi'lan. Dan Ar-Rahim wazannya fa'il. Okey, Ar-Rahim. Jadi bila ada wazan ni, jadi dia berlaku perbezaan lah sebelum maksud dia. Okey, pertamanya Ar-Rahman, maksud kepada Ar-Rahman ni pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan di dunia dan di akhirat. Dapat dekat dunia, dapat dekat akhirat dapat. Ar-Rahman. Okey. Dan Ar-Rahman ni tak kira orang Islam ke, orang bukan Muslim ke, tetap dapat menghirup udara yang segar, tetap dapat hidup dalam keadaan yang aman, tetap dapat dia punya kemewahan, dapat hidup dengan keadaan yang okey, semua dapat waktu dekat dunia ni. Okey. Dan berbeza dengan Ar-Rahim, menggunakan waznul fa'il. Dekat sini pemberian tu hanya diberikan kepada orang mukmin. Ni dekat akhirat kelak. Jadi berbeza. Maksud Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim pengasihani. Pengasihani Allah Ta'ala tu dapat dekat akhirat pada orang mukmin. Okey, dan dekat sini Ar-Rahman ni dia berlaku dan diperbarui. Okey.
secara tidak konsisten. Tidak selalu tetaplah benda tu dapat ada orang yang dapat, ada tak dapat macam tu. Jadi tidak secara konsisten. Okey. Jadi ada Allah Taala bagi pada orang ni, Allah Taala tak bagi pada orang ni. Okey, ada perbezaan di sini. Okey. Dan Ar-Rahim ni kurniaan yang konsisten lah, yang diberi kelak ajrun, ganjaran di akhirat tu Allah Taala bagi tetap dekat akhirat kelak. Okay. Dapat syurga tetap. Syurga tu berterusan. Dekat dunia ni kalau Allah Taala bagi kita kekayaan tu mungkin adalah sementara saja. Mungkin lepas tu habis lah. Tapi dekat akhirat Ar-Rahim, dengan sifat Ar-Rahim Allah Taala ni, kita dapat benda tu tetap kekal. Okey, itulah yang kita dah lalui tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bi dengan ba tu. Ba ada dua tadi. Ar-Rahman dua pengertian tadi. Okey. Kita teruskan. Okey. Okey. Dekat sini Ar-Rahman ada sedikit pendetailan. Ar-Rahman berkenaan dengan wazan fa'lan. Ada penambahan pada alif dan nun, fa'lan. Kalau asal dia fi'il, fa'ala, tambah alif nun jadi fa'lan, fi'lan. Jadi dekat sini dia ada mengandungi maksud imtila'. Imtila' ni maksud penuh. Penuh. Saya datangkan contoh dekat sini. Kalau bahasa Arab, ghadab ni maksudnya kita marah. Bila ghadban dibina dengan menggunakan wazan fa'lan, menunjukkan kita marah dengan sepenuh kemarahan. Okey, kasalah, malas. Bila menggunakan wazan fa'lan, menunjukkan kita ni malas yang paling malas lah. Okey, kemalasan yang maksimum lah, teramat malas lah. Jadi dekat situ, jadi sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahman tu menunjukkan sifat pemurah Allah Ta'ala yang terlalu pemurah. Jadi bila kita baca Quran, kita kena rasalah Bismillahirrahman, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, sangat pemurah kepada kita ni, yang bagi semua pada kehidupan dunia kita ni, kenikmatan kehidupan dunia tak kira semua makhluk dapat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan pada akhirat kelak pun Allah Ta'ala akan bagi kepada orang mukmin ni ganjaran, baginya kurniaan yang tetap dekat akhirat kelak. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mendapat syurga Allah Ta'ala. Okay, itulah untuk berkenaan dengan kalimah Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. Okey. So, ramai orang tengah buat note, tengah terpegun tengok ustaz ni. Okey. So, itu serba sedikit pada Ustaz Syafiq bacaan Al-Fatihah yang kita belajar 3 tadi. So, dah ada buat note. Lepas ni kita ada soalan ke Ustaz? InsyaAllah. So, kita tengok video Kak Erin dan Cik Hasbun. So, hello, Assalamualaikum. Kak Erin here and Abang Remy. okay, hari ni Kak Erin nak beritahu apakah langkah-langkah yang Narina dah buat untuk menghargai you all semua para pelanggan, pengguna setia Narina. Okay, so tahun ni untuk betul-betul menghargai, appreciate wanita, ibu kan, isteri. So Narina, kita keluarkan special edition Narina Rose Love. So ini khas untuk wanita, untuk masalah-masalah stres, rasa anxiety, rasa happy dan sebagainya. So ini ialah special edition khas untuk wanita. Sama dia cara sesuatu
bulan. Bermula April, Mei, Jun sampai September sampai bulan 9. So 6 bulan program ini akan berlangsung. Minimum 200 poin sahaja. Tak tahu tak hadiah siapa? Mesti nak tahu kan? Ada! Yang untuk juara kembali. So, dah tengok macam mana nak join Scan and Win. Yang pertama, kena make sure kena beli Narina mana-mana produk dan scan QR code kat sini and scan dia punya QR code dan kumpul point untuk sertai Scan and Win. So, Maldives tu siapa yang tak nak? Mesti ramai yang nak. Ustaz nak juga. Okey. Kita boleh sambung? InsyaAllah Okay. InsyaAllah kita akan sambung lagi kepada ayat yang kedua dalam surah Fatihah. Okay, Alhamdulillah tadi kita dah lalui dah pengembaraan kita dalam surah dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah lah, kita akan teruskan lagi kepada surah ayat yang kedua dalam surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey tuan-tuan sekalian, dekat sini alhamdu, pada kalimah alhamdu, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, dia tulis segala puji. Segala puji lillah, kepada Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, sekalian alam. Okay, dekat sini saya datangkan kepada tuan-tuan maksud alhamdu tu. Alhamdu ni adalah pujian terhadap pemberian nikmat dengan penuh penghargaan. Tu tuan-tuan, pujian yang dengan penuh penghargaan terhadap nikmat, segala nikmat yang diberikan. Dan dari sudut bahasanya, menyebut segala kebaikan, sama ada pujian tersebut kerana sifat yang ada pada dirinya ataupun kerana pemberian yang diberikan. Okey, saya bagi contoh macam ni tuan-tuan untuk lebih mudah faham. Saya kenal tuan-tuan. Okey, tuan-tuan bagi saya contoh, bagi sampul lah, sampul raya kan. Okey, jadi saya ucap inilah tuan-tuan bagi pemberian kepada saya ni. Saya kenal tuan-tuan di atas asbab saya ni kenal tuan-tuan. Pujian tersebut saya berikan kepada tuan-tuan dengan sebab tuan-tuan bagi kat saya raya. Dan satu lagi atas sebab sifat sifat tuan-tuan tu yang memberi. Okey, dekat sini ada dua maksud. Jadi alhamdu ni adalah menyebut kebaikan, kita memuji dia atas sebab dia ni dia bagi kita, dia memberi kepada kita. Dan yang kedua, atas sebab sifat mulia dia membagi. Okey, kat situ maksud pada alhamdu ni. Okey, jadi saya akan pergi lebih dalam sikit lagi. Persoalan kepada kita, kenapa alhamdu dalam kalimah Arab, bahasa Arab lain ada juga kalimah-kalimah puji ni. Contoh madhu. Okey, saya datang ke sini madhu. Kenapa tidak digunakan madhu lillah? Kenapa tidak digunakan madhu lillah? Kenapa digunakan alhamdu? Dekat sini timbul persoalan, kenapa dan kenapa. Ni yang disebut sebagai refleksi. Kita nak memahami kenapa Allah Ta'ala macam ni. Mesti ada asbab Allah Ta'ala menggunakan kalimah alhamdu. Okey, pertamanya, alhamdu ni adalah pujian yang digunakan kepada yang berakal, yang hidup. Yang hidup. Okey. Dan berbeza dengan al-madhu. Madhu ni boleh dua, kepada yang hidup ataupun yang tidak hidup. Okey. Yang kedua, alhamdu adalah penghargaan, kita memuji dengan kita ni mengagungkan dan kita meninggikan dan kita ni memuliakan. Okey. Kita alhamdu, memuji Allah Ta'ala ni dengan kita mengagungkan Allah Ta'ala telah bagi kita ni nikmat. Okey, alhamdu. Berbeza dengan al-madhu. Madhu ni bersifat lebih umum. Okey. Dan yang ketiga, alhamdu ni menunjukkan mahabbah, kasih sayang kita pada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala bagi kita ni, kita mahabbah. Okey, rasa penuh kasih sayang kita, kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Okey, dan itulah kalau al-madhu tidak semestinya dengan mahabbah. Kita ucap pun tidak dengan mahabbah lah. Okey. Jadi tuan-tuan boleh bezakan kenapa digunakan alhamdu, tidak digunakan al-madhu. Maksudnya sama.
Kalau kita terjemah puji, tetap puji, tapi dari sudut penggunaan bahasa Arab berlainan lah. Kalau itulah antara berbeza kenapa alhamdu tidak, bukannya al-madhu. Okay. Dan ada satu lagi contoh saya datangkan kepada tuan-tuan. Okey. Kenapa alhamdu bukan asyukur? Okey, asyukur, syukur. Okey. Jadi alhamdu adalah nikmat Allah Taala bagi kepada kita ni. Allah Taala bagi kepada kita ni sampai kepada kita, dan bukan kepada kita saja, sampai kepada semua makhluk yang lain. Alhamdu berbeza dengan asyukuru. Asyukuru tu direct kepada individu tersebut lah. Okey. Berbeza kat sini. Alhamdu kepada kita dan kepada sekalian. Orang lain pun dapat. Alhamdu. Beza dengan asyukuru. Yang kedua, alhamdu ni diucapkan kepada si pemberi. Kerana sifat yang tadi saya sebut sebagai kerana sifat pemurah yang memberi, dan kerana sifat kerana pemberian tersebut. Dua perkara lah, kerana sifatnya dan kerana perbuatan tersebut lah, pemberian tersebut. Okey. Dan al-syukru ni diucapkan kepada pemberi yang kita tak kenal. Okey. Jadi kat situ ada perbezaan antara alhamdu, al-madhu tadi dan yang ketiga asyukru. Jadi tuan-tuan boleh nampak kat situ kenapa Allah Ta'ala menggunakan term alhamdu, tidak menggunakan al-madhu, asyukru. Okey. Jadi kalau kita susun balik level-level bagi pujian ni ada macam ni. Okey, ada, tuan-tuan boleh lihat. Al-madhu lebih umum daripada alhamdu, dan alhamdu tu lebih umum daripada asyukur. Okey. Okey. Itu untuk kalimah alhamdu. Okey. Boleh teruskan lagi? Boleh. Okey. Okey. Jadi dekat sini timbul juga persoalan alhamdu. Kenapa Allah Ta'ala memulakan alhamdu tu menggunakan jumlah ismiyah? Okey, apa tu jumlah ismiyah tuan-tuan? Jumlah ismiyah ni adalah kalimah ataupun ayat yang dimulai dengan isim, ataupun kata kita sebut sebagai kata nama, isim. Dan kenapa tidak dimulai dengan ahmadu? Ahmadu tu saya memuji, nahmadu kami memuji. Kenapa tidak dimulakan dengan ahmadu dan nahmadu kat sini? Sebabnya jumlah ismiyah ni kata nama, kalimah yang dimulai dengan kata nama, jumlah fi'liyah ni adalah kalimah yang dimulai dengan kata kerja. Kalau contoh bahasa Melayu ni macam ni. Saya sebutlah, saya contoh biasa kata nama dulu kat depan, lepas tu baru perbuatan. Kalau yang bahasa Melayu kita ni, kalau fi'liyah ni perbuatan dulu. Contoh video dirakam oleh sekian. Rakam video sekian. Dia start dengan kerja dulu, barulah pada kata nama. Okey. Dekat sini ada asbab kenapa penggunaan alhamdu bukannya nahmadu ataupun ahmadu. Dekat sini yang pertamanya, alhamdu ni adalah kata nama yang menunjukkan berhak dan layak mendapat pujian. Jadi Allah Taala ni berhak dan layak mendapat pujian. Berbeza dengan ahmadu dan nahmadu. Tidak semestinya ahmadu memuji tu dah orang tu berhak dapat pujian tersebut lah. Nahmadu kamu tidak semestinya dia berhak mendapat pujian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ahmadu, alhamdu. Alhamdu tidak terikat dengan masa. Okey, tidak terikat dengan masa, maksud dia adalah dulu, kini dan selamanya, berterusan. Alhamdu, kesyukur segala pujian tu adalah secara berterusan, tidak ada penghujung, tidak ada permulaan, berterusan. Okey. Dan terikat dengan masa lah. Kalau ahmadu, nahmadu terikat dengan masa. Kalau dalam bahasa Arab adanya fi'il madhi. Fi'il madhi ni kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai past tense. Okey, past tense, benda telah berlaku. Ataupun satu lagi present tense lah. Present tense kalau bahasa Arab sebut sebagai mudhari' ataupun present continuous tense. Okey, maksudnya perkara tersebut sedang berlaku. Mungkin pujian tersebut tu berlaku pada waktu tersebut, ahmadu, tapi tidak berlaku secara berterusan. Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ni, alhamdulillah bersifat tetap atau kekal lah, kekal. Tidak ada penghujung lah, berterusan.
Dan yang seterusnya tadi lah, kalau apa ni, ahmadu nahmadu ni adalah bersifat sementara. Mungkin hari ni kita puji dia, esok kita tak puji dah dia. Bersifat sementara, tidak konsisten pujian tersebut. Dan terakhir sekali, alhamdulillah adalah Allah Ta'ala ni, sebelum kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala telah pun bersifat terpuji. Allah Ta'ala sudah pun bersifat terpuji, kita puji Allah Ta'ala. Berbeza dengan ahmadu dengan nahmadu. Mungkin dia tak ada sifat-sifat, tidak ada sifat tersebut, kita puji dia. Maksudnya benda ni tidak secara tetap. Boleh tuan-tuan, itu adalah perbezaan dalam kalimah alhamdu. Tadi kita belajar tadi 3. Yang pertamanya, kenapa Allah Ta'ala menggunakan alhamdu, tidak menggunakan al-madhu. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan alhamdu, tidak menggunakan asyukru. Dan yang seterusnya, kenapa digunakan jumlah ismiyah, kata nama, tidak digunakan jumlah fi'liyah. Alhamdu, kenapa tidak digunakan ahmadu ataupun nahmadu. Okey. Banyak ni ilmu yang kita dapat hari ni. So siapa yang dia tengah buat note, so siapa yang nak menang duit raya, untuk hari ni kita nak bagi sampul duit raya dan RM50, okey, untuk soalan selepas ni. So Ustaz ada beberapa soalan dan kita punya ni akan jawab. So Ustaz akan pilih jawapan yang betul, InsyaAllah. Kita ada Puan Puan Nur Laili ni. So jangan lupa untuk dapatkan Narina, nama produk, dan scan QR code untuk kumpul points. So anda semua boleh dapatkan di Narina Squad, hashtag tempat anda, dan anda boleh dapatkan di Narina Squad dan boleh direct ke HQ Narina. So kita akan bantu anda untuk istilah anak untuk prepare waktu raya ni. So bila baju dah beli, persiapan dah siap, tapi anak tak sihat, so kat situ tak best. So kita nak anak sihat, kita sihat, so kita boleh beraya ramai-ramai. So ready untuk standby Narina untuk ke mana-mana saja. So kita ada Puan Syahira, kita ada Puan Atika. Hai Puan Atika. So kita sekarang ni kita ada untuk promo raya. Dekat skrin anda boleh tengok promo raya yang sangat special. Waktu raya ni anda boleh grab promosi raya ni macam bulan ni je. So anda boleh tetamu datang, kita boleh switch online ya. Tetamu sihat, kita pun sihat. So Ustaz, soalan? Ada apa soalan ini? Hari ni kita ada satu soalan. Satu soalan? Okey. Soalan dia senang saja. Saya nak tuan-tuan bagi dua perbezaan. Dua. Banyak sangat dua. Perbezaan. Banyaklah dua. Okey. Boleh. Okey. So ini besar sikit. Besar sikit je mana. Okey. Dua perbezaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. So kita punya admin boleh pinpoint soalan untuk kita dapatkan soalan. Okey, dua perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. So soalan dia, so macam bila ada satu baca rahsia Al-Fatihah, boleh share ke Ustaz? Boleh share. Okay. Kita ada rahsia surah Al-Fatihah. So yang pertama seringkali dibaca untuk arwah. Yang kedua macam Ustaz share tadi, tanpa membaca waktu solat tak sah. Tak sah. Yang ketiga jadi
petunjuk bila kita buntu, kita resah. So kat situ kita boleh tarik nafas, kita baca Al-Fatihah dan kita boleh maksud dia. InsyaAllah kita rasa lebih tenang. Okay. Macam Ustaz cakap, share tadi, salah satu surah penawar sihir. Dia antara surah yang ru'yah lah kita guna dalam perubatan. Itu untuk antara rahsia Al-Fatihah untuk kehidupan kita. Okay. So soalan tadi dah ada orang jawab. 2 perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. So siapa yang nak menang duit raya, kita nak bagi sampul duit raya dan duit raya. So kita ada tak soalan, nyatakan perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ni siapa yang ada buat note confirm boleh jawab ni Ustaz. InsyaAllah. Okay. Hai Puan Emilia. Puan Emilia dari mana tu? So kita dah tempoh soalan. InsyaAllah kita ada pemenang dia. So Ustaz ada sharing ni sikit. Okey. Sebenarnya dalam surah Fatihah ni, kalau kita nak betul-betul tadabbur, dia makan masa lah, makan hari juga lah. Mungkin dah kena buat dalam 2-3 slot lah untuk habiskan surah Fatihah ni. Sebab surah Fatihah ni sangat dalam perbincangan dia. Okey, dan sebenarnya pada kalimah Allah tu, Bismillah tadi, Allah tu pun dah ada perbincangan yang sangat dalam kalimah Allah tu. Dan tadi sebenarnya pada Alhamdulillah tu tak habis lagi, ada perbincangan lagi Alhamdulillah tu. Okey, dia memang sangat dalam surah Fatihah ni. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan sangat penting lah tuan-tuan, kita belajar Quran ni, kita dari sudut yang sama, kita nak lebih. Bila kita belajar mengenai bahasa Arab Quran ni, kita rasa lebih, Allah rupanya banyak lagi. Quran tu bukan sekadar kita baca je, kita nak memahami punya maksud dia mendalam macam ni. Sangatlah sangat. Bila kita solat tu rasa sangat khusyuk. Baca Quran tu sangatlah rasa tadabbur. Okay. Itulah penting tuan-tuan, kena sentiasalah cari kuliah-kuliah kat masjid ke, pergi ke kelas-kelas tajwid, kelas-kelas tadabbur Quran untuk lebih menghayati terhadap Al-Quran ni. Okay. Quran ni bukan sekadar kita ni sekadar baca khatam. Dan kita perlu untuk memahami, tadabbur dan menggunakan apa ni, kita aplikasi dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okay, banyak yang kita dapat hari ini dan kita boleh perbaiki untuk kita boleh share dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Okay, kita dah ada satu ni, Puan Suziana. Ni pun antara mami yang sangat aktif dan percaya dia seorang mami yang terbaik, yang terbaik untuk anak dia. Okay, Puan Suziana, dijawab soalan Ustaz, perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Amin, semoga ada rezeki hari ni. Amin. So Ustaz boleh tengok dia punya jawapan. Siapa yang nak menang duit raya, kita dah ada pin post soalan dan anda boleh jawab dengan apa yang Ustaz share tadi. Kena jawapan-jawapan ni kena sentiasa up dekat komen untuk kita tengok, sebab kita kat sini ramai. Kena sentiasa up dia punya jawapan untuk kita tahu siapa pemenang tu. Semoga ada rezeki. So Puan Fuziana boleh dah balik komen. Okay, Ustaz ada sedikit lagi. Okay, pada kalimah Alhamdulillah, saya masuk sikit lagi. Ada yang kiraat yang baca Alhamdulillah, jadi adalah perbahasan setelah. Dan lain lagi
yang saya tak sempat nak sentuh mungkin hari ni, kenapa didahulukan alhamdu bukannya lillahil hamd. Okey. Jadi macam itulah tuan-tuan. Dan yang lain lagi contoh alhamdulillah. Kenapa lillah tak letaknya alhamdu al-khaliq ke? Nama-nama Allah Taala yang lain, Asmaul Husna yang lain, kenapa tak diletakkan? Okay. Situ pun ada persoalan kan tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, sangat penting kita ni berfikir kenapa dan kenapa, untuk kita ni lebih mendalami, untuk kita ni lebih tahu. Jadi tuan-tuan, sangatlah penting bulan Ramadan ni, paling penting cuba khatamkan Quran. Bukan sekadar khatam saja. Pilihlah paling kurang 1 juzuk ke untuk tuan-tuan baca tafsir dia kan, baca terjemahan, ataupun pergi kelas-kelas untuk mendalami, untuk lebih faham. Ataupun ikutlah surah-surah apa yang pendek-pendek sahaja. Sebab saya yakin walaupun surah tu pendek, tuan-tuan sendiri, surah pendek tapi sebenarnya perbincangan sangat dalam. Okay. Jadi kita jangan tengok pada ayat yang pendek tu, sebenarnya perbincangan, pendetilan tu sangatlah mendalam. Okay. Hatta surah Al-As tu, dia punya perbincangan, perbahasan apa ni, dia punya syarah dia pun sampai sejam lebih juga tuan-tuan. Panjang sangat. Okey. Jadi mungkin ada persoalan dari sudut tuan-tuan. Kalau kita solat, imam tak baca basmalah, tak baca bismillah. Okey, dekat sini tuan-tuan kena jelaslah, kita mazhab Syafi'i dekat Malaysia, imam baca bismillah. Okey, mungkinlah imam tak baca basmalah, dia mungkin timbul persoalan sah tak sah solat. Okey, kalau imam tersebut imam yang bermazhabkan Maliki, kita solat sah lah, tak ada masalah. Okay, cuma dekat sini kita ni kena tahu kita ni mazhab mana, dan kebiasaan imam dia akan tak nak berlakunya kekeliruan dari sudut masyarakat. Tiba-tiba orang mesti nampak imam ni tak baca basmalah, tak baca basmalah, nampak macam tu. Sebenarnya imam tu kena, untuk lebih selamat, imam kena tahu keadaan setempat. Kalau dekat Malaysia Syafi'i, ikut cara Syafi'i. Kalau dekat tempat lain Maliki, ikut cara Maliki. Itu kena meraihkan setempat. Okey. So, Puan Syahira, kita ada satu soalan lagi. Puan Nur Anis. Ya. Patut lah. Allah. Puan Nur Anis, Ustaz boleh bagi tips macam mana nak mudah hafal Al-Fatihah dengan maksudnya serta surah yang lain? Okey. Nak hafal surah Fatihah dengan maksudnya serta surah yang lain, saya cadangkan puan kecil ni. Okey. Jadi saya cadangkan puan ataupun cik okey, kat sini guna Quran yang saya lupa nama dia, Quran Mu'jam kan, Quran yang perkata. Okey, jadi ada Quran sekarang dah ada dah Quran yang perkata. Dia dah asingkan alhamdu, bawah tu ada maksudnya. Lillah apa? Rabbi tu apa? Okey. Ni untuk tuan-tuan puan-puan nak lebih faham dari sudut perkataan tersebutlah. Okey. Untuk lebih mudah nak mudah nak faham lah. Nak hafal surah Fatihah ni macam mana? Sebab setiap orang berbeza. Saya lebih kepada kita dengar 2-3 kali dah ingat. Contoh. Jadi pendengaran tuan-tuan yang pasang dalam kaset dalam kereta ke, selalu dengar, dan benda yang kita selalu pusing ni kita ingat tuan-tuan. Contoh macam lagu kita dengar dah, kita bila dah start balik lagu tu, rentak dia ni confirm lagu ni. Contoh lah. Sama juga kita boleh menggunakan audio lah, contoh audio. Ataupun orang yang ni, ada jenis orang-orang jugalah, dia nak lebih ingat hafalan dia pergi baca dekat orang lain. Macam contoh kita belajar, kita nak lebih mantapkan ilmu kita ni, kita kena ajar kat orang lain. Kita bukan sekadar kita ni, contoh nak exam, saya ambil contoh situasi pelajar universiti nak exam, bukan sekadar dia ni baca. Dia kena pergi kat orang lain sikit, share sikit. Sebab masa tu lah dia tahu betul tak dia study tadi ada salah. Okay. Jadi itulah antara homework yang puan atau cik Anis kan, Nurhanis ni boleh buat. Cuba menggunakan audio, ataupun cubalah yang lain lagi, pergi jumpa guru belajar. Yang tu lebih dalam guru belajar. Nak hafal ni kena selalu dengar, dan sangat berkesan untuk anak-anak yang umur, yang saya boleh kategorikan umur yang sekolah rendah ni, sangatlah umur dia sangatlah bermakna untuk dia ni. Kita latih dia dengan hafalan. Okey. Sebab ulama dulu pun
kecil lagi dah hafal Quran. Okey. Bila dia daripada kecil ni dah didik dah, memang ingatan sangat kuat. Okey, memang ingatan sangat kuat. Bila dah besar dia dah ingat. Contoh anak-anak kecil tu kat rumah boleh pasang kaset ke, pasang audio apa ni, mengajar ke, lama-lama dia dengar dia akan ingat, dia akan inilah insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. So kita dah ramai yang jawab soalan. Nyatakan dua perbezaan Ar-Rahman Ar-Rahim. So, Ustaz boleh tengok. Kita ada Puan Syairah, Puan Zarifah, Puan Laili. Saya ada dia punya emoji, simbol love lagi. Kita ada Puan Raihana. Ni Puan Farah Halim ni juga antara yang sentiasa follow kita, yang sentiasa follow kita, dan dia sentiasa share apa yang Ustaz ajar sebelum ni. Okey. Ni jawapan eh? Ustaz dah ada dah. Okey. Mana yang tu? Kita nak bagi duit raya RM50. So, Okey. Ada macam tak tepat dia macam copy paste banyak. Ada perbezaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Okey. Dia ada sikit yang kurang tepat tu. Fokus apa ni, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa ni? Saya ada sebut tadi kan? Boleh ulang lagi? boleh. Okey. Takut tuan-tuan salah faham. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni dapat dekat dunia dan akhirat. Ar-Rahim ni adalah untuk orang mukmin sahaja dekat akhirat. Okey. Okey, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, kalau tuan-tuan sempat ni, sempatlah. Okey. Okey. So, jangan lupa dapatkan mana-mana produk Narina, dan make sure scan QR code untuk join scan and win, untuk kumpulkan poin 200 poin. Okay. Dan kita ada promo raya. Dekat skrin kita ada promo raya yang kita boleh bawa balik kampung. Ni kita punya, kita ada Frankie, kita ada Rose Love, untuk special untuk mami, untuk uruskan anak. Terus ada tak kita punya pemenang? Puan Fakria rajin ni, Puan Laili buat emoji ni. Pemberian pada mukmin di akhirat yang paling lembut. Kita ada Puan Syairah, ada yang tipis-tipis. Okey ya. Okey, nak dapatkan Narina ni boleh dapatkan melalui Narina Squad dan Narina HQ. Okay, konsultan Narina akan bantu anda semua. Okay. Kita ada siapa lagi ni? Ya, hashtag promo raya anak sakan. Rahmat semua orang dapat di dunia, kita mesti akan dapat di akhirat. Okey, Ustaz, ada ke? Okey. Tak ada. Ya je. Banyak sangat lagi. Okey. Ustaz.
Tak lama mati kan. Banyak sangat nak pilih. Okey. Saya jelaskan sekali lagi lah. Ar-Rahim ni orang mukmin saja dapat dekat akhirat. Tu je. Poin dia. Ar-Rahim orang mukmin saja dapat dekat akhirat kelak. Berbeza dengan Ar-Rahman tadi. Okey, dapat tak? Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Okey. Ini macam dah diam betul ni. Okey. Ada dah satu jawapan tapi tak Kurang. Dia tak ni kurang satu lagi. Tepat. So sementara itu kita nak share macamnya. Kita nak share Imam bukan memberi nasihat sungguh praktikal. So nak share satu lagi perkara. 10 hari terakhir Ramadan. So kita share sedekah RM1 setiap malam jika ia jatuh pada malam Lailatul Qadar bermakna seolah-olah kita bersedekah setiap hari selama 84 tahun. Okay. Satu lagi, solat 2 rakaat setiap malam jika ia jatuh pada malam Lailatul Qadar bermakna kamu solat setiap hari selama 84 tahun. Yang ketiga, baca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap malam jika jatuh pada malam Lailatul Qadar bermakna seolah-olah kita telah membaca surah seluruh Al-Quran setiap hari selama 84 tahun. Okey. Itu antara perkara yang kita boleh apply untuk 10 hari terakhir Ramadan. Kita bersedekah, kita solat 2 rakaat setiap malam dan baca surah Al-Fatihah 3 kali setiap malam. Dan kita sentiasa praktik baca Al-Quran waktu bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan je, kita pun memang kena sentiasa baca Al-Quran. Ada Ustaz? Kalau tak ada kita boleh pemenang kita bawa ke minggu depan. Ada sikit lah yang macam tak tepat lah sikit lah dekat Ar-Rahim tu. Okey, sebab saya dah sebut dah tadi, Ar-Rahim ni hanya dapat orang mukmin dapat dekat akhirat. Dekat akhirat kelak, orang mukmin dapat dekat akhirat kelak. Maksud dia dah jelas lah tuan-tuan. Orang mukmin hanya dapat dekat akhirat kelak. Okey. So ada yang tak ada kan? Kalau tak ada kita akan bawa ke sebab Ar-Rahim ni bukan semua akan dapat. Dia akhir dekat akhirat. Okey. Seorang ini kita ada Puan Siti, Puan Farhana, Puan Halim dan Fakria. Okey, Puan Syahiran dia bawa update yang terbaru. Okey. Puan Farhana pun baru update. Okey, ni tepat lah. Okey. Oh, dah ada dah. Okey, para halim lah. Tepat. Okey. Ar-Rahim untuk mukmin di akhirat kelak. Puan Farah Halim. Okey. Okey. Tanya Puan Farah Halim. So kita admin akan kontak Puan untuk dapatkan duit raya ni. Duit raya yang bernilai RM50. So itu saja untuk hari ini Ustaz. InsyaAllah. Untuk surah Al-Fatihah. Okay, mesti dah banyak sangat ilmu yang Ustaz share yang kita boleh praktikkan. Okay, sampai sini saja. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.